Halo semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, kita tahu pilihan Raya Negeri di Terengganu kemenangan yang cukup selesa untuk PAS dan Perikatan Nasional 32 berbalas kosong. Kesemua adun dimenangi oleh PAS PN. Namun ada yang berkata terdapat masalah yang timbul di negeri Terengganu disebabkan dalam sejarah tidak ada pembangkang di kerajaan negeri. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, terdapat satu lagi kejutan baru yang berlaku di Terengganu, dan ini disahkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Dalam sebuah artikel dari FMT ataupun Free Malaysia Today yang bertajuk Seleweng Dana Kebajikan RM200.000, pembantu kanan PBT ditahan. Suspek berusia 50-an ditangkap kerana disyaki guna dana itu untuk kegunaan peribadi selama 3 tahun sejak 2017. Di Kuala Terengganu, SPRM Terengganu menahan seorang pembantu kanan sebuah pihak berkuasa tempatan ataupun PBT kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan meluluskan pengeluaran dana kebajikan kesatuan agensi itu untuk kegunaan pribadi. Menurut sumber, suspek lelaki yang merupakan bendahari bagi kesatuan di PBT itu dipercayai melakukan perbuatan tersebut sejak 2017 sehingga 2020 melibatkan 30 transaksi dengan nilai wang penyelewengan mencecah hampir RM200.000. Sumber berkata lelaki berusia lingkungan 50-an itu ditahan kira-kira 12.30 tengah hari tadi di pejabat SPRM Terengganu ketika hadir memberi keterangan. Katanya suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrat Kuala Terengganu bagi permohonan reman. Sementara itu pengarah SPRM Terengganu Hazrul Shazrin ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan memaklumkan kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009. Artikel ini pada 14 Ogos jam 4.03 petang. Artikel dari FMT ataupun Free Malaysia Today bertajuk Seleweng Dana Kebajikan RM200.000, pembantu kanan PBT ditahan. Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita dikejutkan dengan keputusan mahkamah yang membebaskan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin lepas bebas 4 pertuduhan rasuah. Saudara-saudara, disahkan juga berkaitan dengan kes Muhyiddin, pendakwaan akan file rayuan. Pejabat Peguam Negara akan memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin daripada 4 tuduhan salah guna kuasa. Akhirnya, pendakwaan akan file rayuan. Jadi di sini Muhyiddin belum boleh lagi tidur lena, dan juga disahkan 3 lagi kes pengubahan wang haram Mahyadin masih dikekalkan. Tapi kali ini saudara-saudara, Pemuda Bersatu tampil dengan sebuah kenyataan. Selepas Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu sendiri Muhyiddin Yassin yang dibebaskan dari 4 pertuduhan itu, akhirnya ini komen dari Pemuda Bersatu, Wan Ahmad Faisal. Komen ini menyebut nama Ketua Pesuruhjaya SPRM dan juga Peguam Negara. Dan ini dikaitkan dengan gesaan beliau untuk Azam dan Idrus untuk meletakkan jawatan.
Dalam sebuah artikel dari FMT, Pemuda Bersatu desak Azam, Idrus letak jawatan. Pemuda Bersatu, Wan Ahmad Faisal, Ketua Pemuda Bersatu, mendesak Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dan Peguam Negara Idrus Harun meletak jawatan susulan keputusan Mahkamah Tinggi tadi membebaskan Muhyiddin Yassin daripada tuduhan salah guna kuasa. Ketuanya Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, keputusan mahkamah itu menunjukkan tuduhan terhadap Muhyiddin sebagai tidak berasas dan hanya bertujuan mencemarkan image bekas Perdana Menteri berkenaan yang juga Presiden Bersatu. Berdasarkan keputusan Mahkamah Tinggi, Pemuda Bersatu mendesak Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki dan Peguam Negara, Idrus Harun letak jawatan serta-merta, katanya dalam kenyataan. Terdahulu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Muhyiddin membatalkan 4 tuduhan menyalahgunakan jawatan untuk mendapatkan rasuah berjumlah Rm232,5 juta bagi Bersatu. Hakim Jamil Husin berkata, tuduhan itu tidak mendedahkan dengan jelas sebarang kesalahan yang diketahui undang-undang dan tidak cukup jelas untuk membolehkan Muhyiddin membuat pembelaannya. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, dalam kenyataan yang lain, Isham Jalil juga bersuara berkaitan dengan pembebasan kes Muhyiddin. Muhyiddin lepas, apa nak jadi negara ini? Soal Isham Jalil melalui sebuah artikel dari Malaysia Kini. MKT UMNO ataupun ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Isham Jalil, mahu Peguam Negara memfailkan rayuan berhubung pelepasan dan pembebasan Muhyiddin, berhubung 4 pertuduhan salah guna kuasa Rm232,5 juta bagi parti itu yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Jamil Husin berkata, 4 pertuduhan terhadap Muhyiddin yang menyatakan suapan bagi sekutunya Bersatu tidak mendedahkan suatu kesalahan di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Kita juga dapat melihat penjelasan ataupun luahan dari Isham Jalil melalui page Facebook Isham Jalil berkaitan dengan ini. Dalam artikel ini amatlah pelik. Kalau begini, adakah apabila sesiapa jadi Perdana Menteri atau Menteri selepas ini, maka mereka boleh meminta rasuah dari kontraktor atau syarikat berjumlah beratus juta dari proyek kerajaan di mana sumber dana adalah uang rakyat dan hasil cukai, asalkan mereka masukkan ke akaun parti politik mereka. Menurut Isham Jalil, saya gesa supaya Peguam Negara memfailkan rayuan pendakwaan ke atas kes ini di Mahkamah Rayuan. Demikian respon Isham Jalil yang membangkang berkaitan dengan pembebasan Muhyiddin. Dan seperti yang dinyatakan awal tadi, Pemuda Bersatu mendesak Azam Baki dan Idrus Harun, Peguam Negara, untuk meletakkan jawatan. Jadi adakah relevan di sini Ketua Pesuruhjaya SPRM dan juga Peguam Negara Idrus Harun untuk meletakkan jawatan? Sekian saja ulasan kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.